ada orang boleh sanggah lah. Kata mati-mati pun kita kena nak capai lah. Jadi benda ni perlu dilatih. Bukan semua boleh jadi macam apa, tiba-tiba macam tu je lah. Jadi soalan apa terjadi ni soalan penting. Jadi apa yang anda mahu, kenapa anda mahukan, menghalang daripada kita nak capai. Itu yang soalan yang paling penting lah. Biasanya isu-isu dia akan cakap kita malas. Ada orang tapi dia tak mengaku lah dia malas. Dia rasa dia tak mengaku dia malas lah. Dia kata alah taklah mudah nak buat. Dia tak ada, kalau itu susah nak buat ni. Dia akan mula mencipta alasan. So saya kata kawan saya yang tadi anak dia nak meninggal tadi 3 bulan tu, dia tak cipta alasan. Walaupun dia datang tu super pakar cakap anak dia memang tak boleh buat apa dah. Tapi dia jadi fighter. Jadi kita pun sama, kita kata apa yang menghalang kita sekarang. Kau tanya dan ni apa yang menghalang kau ya? Kau tanya anak saya kan nak cakap dengan dia, budak-budak generation millennium ni pening kan kepala kan. Tapi kita nak tanya dia apa yang menghalang dia untuk dapat 9T tu. Nak tanya. Kita kena dengan hidup kita ni, kita jangan banyak bagi advice, jangan jadi mentor. Kita suka jadi mentor. Kalau anak-anak kita balong kena buat macam ni, balong kena, kita jangan. Sebab apa? Bukan saya tak bagi, sebab dia ada dia punya inner strength dia sendiri. Jadi kita pastinya guide dia. Apa yang anak saya seorang lah, anak saya yang darjah 2, nombor 2 tu quiz. Bahasa Arab ni memang ke laut sikit lah. Tapi dia nak juga ambil kursus syariah dan undang-undang, nak sangat ambil. Nak juga ambil, tapi dia punya core subjek dia memang bahasa Arab. Apa kalau faktor luar ni bidang luar kuasa kita lah. Tapi kalau internal tu lebih kepada diri kita. Kita nak apa, itu yang paling penting lah. Okay, next bang. Berapa jam dah ni? Sumber ni penting. Jadi dia sumber ni bagi dua lah, sumber dalaman dan sumber luaran. Jadi kena tulislah sumber dalaman, sumber luaran apa yang kita ada capai. Dan semua orang dia ada sumber. Sumber ni dia datang sebab apa? Ilmu akan datang daripada 3 perkara. Pertama sekali melalui bacaan kita. Orang yang baca dia ada ilmu, dia ada sumber lah. Kedua, melalui bacaan orang lain. Orang lain isi dengan dia. Ataupun melalui pengalaman orang lain. Pengalaman orang lain dan pengalaman kita sendiri. Kita tak ada pengalaman, kita kena belajar pengalaman orang lain lah. Jadi sumber akan datang daripada 3 perkara lah. Ilmu ni ada barakah dia. Siapa dia kata ilmu ni dia boleh mengubah kita dan boleh mengubah orang. Jadi majlis-majlis ilmu tu kena masuk lah maksudnya. Okay bang, next soalan terakhir tu. Okay, bagaimana kita nak capai dia? Maksudnya dia datang dalam bentuk tindakan. So kalau kita tindakan ni, saya memang, kalau saya memang all the time, saya memang ada satu buku. Buku ni memang everyday saya akan tulis apa yang saya nak. Everyday saya akan tulis apa yang saya nak capai tu. Capai tak capai tu nombor 10 lah. Tapi everyday saya akan tulis. Contohlah saya kata saya nak lahirkan 1000 perolehan tanah yang berpendapatan 10,000 setiap bulan secara konsisten. Mungkin dia boleh training saya boleh income 10 juta setahun. Saya akan tulis. Everyday saya akan tulis. Kenapa saya tulis? Supaya dia akan tertanam di kepala otak saya ni kan. Bila kita tulis, lepas tu kita boleh buat perancangan. Kadang perancangan kita ni kita merancang lah. Tapi tak semestinya perancangan kita ni, sebab kita merancang ni nak tunjuk dekat Allah je yang kita ni buat, itu je. Yang nak bagi tu Allah Ta'ala lah kan. Kalau orang kata yang kerja kuat dia dapat rezeki, orang kerja buruh tu kuat pada kita kerja ni kan, yang gaji lagi banyak. Kalau orang cakap orang bijak pandai yang dapat rezeki, profesor-profesor ni paling jadi mungkin diorang ni lah yang milioner kan. Macam ekonomi sekarang ni kadang-kadang memanglah macam apa lagi nak buat. Sebab saya pernah jumpa satu milioner lah, dia ada kilang besar di Kedah. Dia kata dia buat produk. Dia kata produk yang ke-17 baru dia jadi kaya. Dia buat tak jadi. Dia kata produk ke-17 tu, produk tu baru yang buat tiba-tiba meletup, baru Allah nak bagi. Sebenarnya saya cakap dengan isteri saya, kadang-kadang kita buat je kerja kita kan. Kerja Allah ni memanglah kita perlu merancang. Nabi pun nak berperang dulu pun Nabi merancang. Macam perang Khandaq pun Nabi minta pandangan sahabat nak gali parit apa semua. Itu memang kerja kita lah. Tapi untuk mencapainya itu Allah punya cara Allah nak capai. Dan kerja kita memang tulis dan tulis. Kena fikir kaedah bagaimana nak capai, macam mana nak capai. Dan ikutlah perancangan Allah. Dan tak semua perancangan yang kita buat tu kadang-kadang sempurna.
banyak ya kadang-kadang perancangan tu tak sempurna tapi berjaya macam itulah. Habis dah soalan apa? Habis dah soalan tu kan. Jadi sebenarnya saya nak cakapkan, kesimpulan yang saya cakap ialah coaching ni satu ilmu yang perlu ditanya. Dan kita mentor dan coaching dua benda yang berbeza. Kadang-kadang kita pakai mentoring ni kadang-kadang kita bagi advice ke anak kita tu mentor lah. Bang, abang kena buat macam ni, abang kadang-kadang kita boleh bagi advice. Tapi dalam banyak benda sebenarnya kita kena coaching, kita kena tanya power question. Kena bertanya. Saya dengan staff saya pun tanya, Dr. Azrul lagi lah pandai bertanya kerana dia bertanya soalan, so apa mission kita? Apa yang kita nak capai ya? Apa yang akan berlaku kalau kita tak capai ya? Apa lagi formula-formula yang kita ada? Apa yang orang nak dalam hidup? Soalan-soalan yang nak. Kalau anak-anak pun boleh tanyalah. Dan sebenarnya dia mesti datang dalam positive statement, dia tak boleh negative statement. Kadang-kadang kita berjaya bukan cerdik, saya bukan cerdik mana pun sebenarnya kata kawan-kawan saya dulu ramai cerdik-cerdik. Yang first class ada saya jumpa baru ni, dia buat kowe, servis rumah ke rumah. Saya tanya dengan dia, kau dulu bukan belajar pandai ke? Saya kata, dia kata macam rezeki aku lah. Dia kata aku first kahwin, cerai, second kahwin, aku kahwin orang kampung. Dia cakap kan, aku kena turun lah, aku punya life nak sama levelkan dengan suami aku. Dia kata kan, tak apalah. Tapi nak cakap dengan hidup kita, dia banyak doa lah. Sebab apa saya tengok mak saya satu lah, yang mak saya pegang sebenarnya dia power of doa lah. Doa je untuk anak-anak kita, untuk pasangan kita. Sebab saya satu je, bila bangun tidur biasanya saya akan duduk dulu. Last lah. Saya bila bangun tidur saya akan duduk dulu. Dan saya akan hadiahkan Fatihah pada diri saya dulu. Kedua, saya akan ada Fatihah pada mak dan ayah saya. Ketiga, saya ada Fatihah. Saya baca sesuatu lah. Saya ada Fatihah pada isteri saya, anak-anak saya, adik-beradik saya, semua orang keliling saya adakan Fatihah. Sebab apa? Bila kita hadiahkan, insyaAllah ada kebaikan yang kita dapat lah. Apa pun tuan-tuan, sebenarnya coaching ni sekadar pengalaman saya lah. Memang pengalaman saya dalam hidup. Dan dalam hidup ni memang dia ada turun naik, ada susah, ada senang. Dan yakin percayalah, Allah ni yang Wahab lah. Allah ni yang maha menolong kita kan. Allah yang Fatah, yang maha membuka. Kadang start ya Allah, yang Fatah, yang maha membuka. Bukalah pintu dan ruangmu, ya Allah. Bukalah pintu rezekimu seluas langit dan bumi kan. Bukalah segala pertolonganmu. Minta macam itulah. Sebab Allah juga ya Razak, yang berikan rezeki pada kita. Kadang usaha kita sikit tapi Allah nak bagi rezeki pada kita kan. Allah juga apa? Ya Ghani, yang maha kaya, Ya Mu'ni, yang memurniakan kekayaan pada kita. Yang Allah ya Rahman, ya Rahim, pengasih penyayang. Dan yang ingat juga lah Allah ni ya Mujib, yang memakbulkan doa-doa dan impian kita lah. So jangan give up lah untuk berdoa. Terus berdoa. Dan yakinlah pertolongan Allah tu akan sampai tepat pada masa dia untuk kita lah. Apapun saya doakan tuan-tuan dan puan dapatlah, kita dapat banyak, mungkin dapat sikit pengalaman yang saya cerita. Habis pengalaman saya lah. Saya pun doa-doa dan tuan-tuan mudah-mudahan Allah mudahkan urusan tuan-tuan dan puan. Allah kurniakan yang terbaik, Allah bantu. Kalau ada sakit, Allah sihatkan. Kalau ada kesempitan, Allah lapangkan. Mungkin dalam start Allah buka peluang-peluang yang tak disangka-sangka. Apa pun insyaAllah lah, sama-sama berdoa insyaAllah. Sekian tuan-tuan, terima kasih. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.